Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Mengigau 40 kerosakan PH, PAS membuka pekung sendiri. Pada 7 Julai 2021 yang lalu, Harakah Daily Online menyiarkan berita yang bertajuk Dedah Rakyat Kelemahan 22 Bulan Pentadbiran PH. Berita tersebut mengandungi kenyataan Ketua Penerangan PAS Pusat, Kamaruzzaman Mohamad, supaya semua ahli dan penyokong PAS bertindak sebagai ejen penerangan bagi membolehkan isu yang diketengahkan di peringkat PAS Pusat dan negeri, terutamanya melalui Harakah Daily, Harakah dan medium lain milik PAS disebarluaskan kepada masyarakat. Menurut laporan, beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Penerangan dan Media Baru PAS Kelantan secara atas talian. Konvensyen tersebut turut diikuti Menteri Besar Ustaz Datuk Bentar Kanan Ahmad Yaakob, Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Abdullah, Timbalan Pesuruhjaya PAS Kelantan Datuk Dr. Muhammad Fazil Hassan, Datuk Dr. Johari Mat, Ketua Penerangan PAS Negeri Datuk Muhammad Nasruddin Daud dan Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri Zulkifli Mamat. Lapor Harakah Daily. Kamaruzzaman juga berkata peranan menyebar maklumat dan informasi begitu penting bagi memberi kefahaman kepada rakyat bagi mengelakkan berulang apa yang berlaku pada pilihan raya umum lalu. Menurutnya, rakyat perlu diberi penerangan secara berterusan mengenai pelbagai keburukan dan kelemahan yang berlaku sepanjang 22 bulan Kerajaan Persekutuan Ditadbir Pakatan Harapan. Tentunya ramai masih ingat sepanjang tempoh PH menguasai pentadbiran negara, pelbagai isu berlaku termasuk ideologi komunis melalui lakaran kartun cuba disebarluas sehingga ke sekolah. Berdasar tinjauan secara umum, terdapat kira-kira 40 kerosakan yang berlaku sepanjang pentadbiran kerajaan PH yang perlu menjadi ingatan kepada rakyat bagi mengelakkan PH berulang untuk mentadbir negara pada pilihan raya umum ke-15, katanya. Beliau mengulangi kenyataannya apabila mengalu-alukan keputusan UMNO untuk kekal bersama PAS dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini. Semoga persefahaman ini dapat mengelakkan PH berkuasa di negeri Melaka, katanya dipetik Harakah Daily 29 Oktober lalu. Tidak mungkin pemimpin PAS ini boleh hilang ingatan kerana baru sahaja laporan Ketua Audit Negara LKAN dikeluarkan yang mendedahkan bahawa ketidakpatuhan kementerian dan Jabatan Persekutuan terhadap pengurusan keuangan telah menyebabkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran kepada kerajaan berjumlah 620.07 juta ringgit pada tahun 2020. Ketua Audit Negara Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid turut mendedahkan bahawa hutang persekutuan meningkat sebanyak 86.562 bilion ringgit atau 10.9% berbanding 792.998 bilion ringgit pada tahun 2019. Sementara itu, menurut LKAN, hutang terkumpul Wan Malaysia Development Berhad, Wan MDB pula berjumlah 32 bilion ringgit setakat akhir Jun 2021. Untuk rekod, LKAN 2019 yang dibentangkan pada 5 November tahun lalu melaporkan sebanyak 2 akaun amanah yang terlibat dalam pelunasan komitmen jaminan 1MDB berjumlah 1.70 bilion ringgit setahun, iaitu pertama tabung harapan. Kesemua dana tabung ini sebanyak 205.44 juta ringgit telah digunakan bagi membiayai kupon 1MDB pada bulan Mei dan November 2019. Pada 31 Disember 2019, tabung harapan adalah berbaki sifar. Kedua, akaun amanah mendapatkan kembali aset. Akaun amanah ini ditubuhkan pada 14 Disember 2018 di bawah Seksyen 9 Akta Tata Cara Keuangan 1957, Akta 61. Wang daripada akaun amanah ini antaranya digunakan untuk membayar hutang syarikat 1MDB, menampung kos operasi syarikat dan akaun amanah serta pelaburan simpanan tetap. Sejumlah 2.170 bilion ringgit telah diterima pada tahun 2019 dan sejumlah 791.41 juta ringgit telah dibelanjakan bagi pelunasan kupon 1MDB. Pada 31 Disember 2019, baki akaun amanah ini berjumlah 695
juta ringgit. Demikian yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk memperbaiki kerosakan yang dilakukan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional sebelum itu yang amat membebankan keuangan negara. Tetapi Ketua Penerangan PAS berteriak mengajak akar umbinya menyebarluaskan kononnya ada sekurang-kurangnya 40 kerosakan yang dibuat oleh Pakatan Harapan semasa pentadbirannya. Tolonglah bercakap dengan menggunakan akal yang waras kerana yang terselah sekarang hanyalah kerosakan Kerajaan Perikatan Nasional yang ada PAS di dalamnya. Seluruh dunia tahu siapa punca kerosakan berskala mega 1MDB yang amat memalukan itu sehingga negara kita digelar kleptokrasi. Seluruh dunia juga tahu kesan kebejatan itu berpanjangan sehinggalah ke hari ini. Molek jika PAS menyenaraikan 40 kerosakan itu agar mudah pihak yang dituduh menghantar surat notifikasi daripada peguam mereka supaya tuduhan tersebut boleh diadili di mahkamah. Harus diingat, mengigau merupakan gangguan serius kepada kebolehan mental yang mengakibatkan kecelaruan pemikiran dan pengurangan kesedaran tentang apa yang berlaku di sekeliling. Lama-lama ia boleh jadi demensia dan masalah kesihatan mental.